Tengah live. Assalamualaikum. Kembali ke episod yang kedua Luar Padang. So hari ni kita ramai orang tanya ni. Ya. Bang, boleh bagi dengar suara sikit? Boleh. Dengar. Orang tanya siapa yang buat super school ni? Siapa yang organize? Siapa yang datangnya kepala dan idea tu? Kalau So kali ni kita nak kenalkan macam ni tournament director untuk Malaysia Super Schools Rugby 15s. Itu saudara, saya panggil dia Zain ataupun dia panggil Pat dia. Tak payah nama penuh lah. Okey, boleh. Panggil apa pun. At least orang kenal lah. Jadi orang tahu siapa. Orang dah tahu siapa. Orang tak perlu tahu siapa pun sebenarnya. Sebab kita buat pun sebenarnya atas dasar minat, passion kepada sukan. Kalau nak trace back sejarah macam mana mula-mula buat Super School. Sabar dulu, belum tanya soalan tu lagi. Belum. Nak kita ke situ lah nanti. Okay. So mungkin awal-awal kita boleh kenalkan diri dulu. Boleh. Okey, saya Zain ataupun maybe di kalangan rakan-rakan sebaya yang cenderung ke arah sukan rugby lebih kenal saya sebagai Pat. Sebab apa Pat bang? Ni nama nickname zaman sekolah dululah. Dekat ni budak Star. Di Star lah. Kapla. Tak juga. Pat tu nampak macam teacher's pet, nampak macam tu kan. So tak ada nampak ganas pun kan. So rasanya dia cenderung ke arah sana lah, bukan yang kategori yang ganas lah, kategori yang lembut je. Okay. So okay lah, tadi nak cerita pasal sejarah Super School. Okay. So ini dah masuk edisi yang ke-10, ke-11. Bukan, tahun ke-10 edisi ke-8. Tahun ke-10 edisi ke-8 disebabkan oleh PKP lah kita ni. COVID-19 ada 2 tahun kita tak buat, which is 2021, 22. Dan 2020 tu pun kita anggap tak cukup pun lah, tak habis. Yelah, mana boleh kita buat pilihan juara melalui undian, mana boleh macam tu. Oh tak ada. Sebenarnya kita masa kita buat undian tu ada cerita sebaliknya. Kita masa mula PKP, siapa yang jangka PKP ni berpanjangan sampai begitu lama? Betul. Saya masa tu dah tunggu-tunggu juga betul. kan, nak start balik. Niat asal kita buat undian tu hanyalah untuk mengisi sementara menunggu bila lah kita boleh main balik. Tapi apparently even orang buat undian pun, that's the power of Super School lah orang kata kan. Itu pun dapat menarik viral saya rasa. Artis selebriti pun ramai betul. tu. Tapi kita balik flashback kepada 10 tahun sebelum ni lah. So macam mana sebenarnya boleh dapat idea tu? Okay, saya boleh katakan saya ni memang follow Facebook Cikgu Naha lah. Saya rasa dalam rugby ni orang semua kenal Cikgu Naha. Cikgu Naharudin. And ada satu posting daripada Cikgu Naha pada tahun 2013. So dia mengatakan ada satu kejohanan rugby antara sekolah di Jepun. Okay. So dia tunjuk gambar tu macam mana marching in player, macam mana suasana bila final kejohanan tu. Dia kata alangkah bagusnya kalau dekat Malaysia ada orang buat tournament yang macam ni. So atas berdasarkan posting tu lah saya call Cikgu Naha, kata look, kalau saya nak buat apakah pasukannya? Siapakah, macam mana nak buat? So dia yang mula-mula as good as macam advice lah apa yang boleh dibuat untuk tournament tu. Dan from there sampai dah sekarang. Sekarang dah 16, tapi mula-mula dulu ada 6 saja. So dia mula bukan Super School lah kan nama dia masa tu. Mulakan nama dia Super Six. Sebenarnya ada cerita sebaliknya tau. Kenapa? Masa kita mula-mula meeting dengan Cikgu Naha tu ada kejohanan di Melaka. Kalau tak silap saya SBP 10 lebih kurang gitulah. Niat asal saya sebenarnya nak kumpulkan 5 sekolah lelaki ni lah. Yang konon-kononnya sekolah lelaki lah. Maknanya kita bercakap pasal Star, MCKK, Sedar, Alam Syah dan Sains Selangor. Walaupun Sains Selangor, tapi sebab ini orang kata the powerhouse lah. Smasher was not dalam list pada mulanya. Betul. So kita bercakap pasal Big Five kot nama dia. Tapi apparently pada hari meeting tu Smasher ada di dekat je dengan tempat meeting, tempat kejadian lah. Dan dia kata boleh tak kami join sekali. And of course masa tu saya memang look up dekat Cikgu Naha lah untuk feed semua info. Cikgu Naha kata ni bagus juga pasukan ni. Walaupun pada ketika itu kita consider Smasher sekolah baru lah. Kita kalau boleh masa tu, because kriteria yang kita nak tu biar sekolah-sekolah yang ada nama lah kan. Yang ada nama dalam rugby lah, maksudnya dah lama tu je. So
sekarang ni kalau kira dia dah evolve banyak lah kan bang, daripada 6, lepas tu dia pergi ke 8. Betul. Lepas tu ada satu tahun tu ada macam 2 division, lepas tu ada 12. Lepas tu sekarang dah 16. So mungkin ada lepas ni boleh ke 24 ke 32 ke. Kita kalau boleh memang betul. Niat asalnya kita nak kembangkan lagi lah. Tapi kriteria pemilihan sekolah tu kita ambil kira jugalah. Kita tak nak sekolah yang masuk bila dia kena belasah, lepas 2-3 game hilang dah, tak nampak, tak nak main dah. So setakat ni Alhamdulillah pemilihan sekolah yang masuk ke super school ni memang menepati kriteria yang kita nak lah. So setakat ni memang tak pernah ada insiden dia kena belasah pun tiba-tiba saya tak nak main lah next game. Dah macam tak nak, tak pernah berlaku lah. Sebab kita kena faham juga bila melibatkan super school ni, beza dia dengan kejuaraan lain yang boleh habis dalam 2-3 hari, dia berpanjangan. So bila berpanjangan ni, from one game to another game tu adalah seminggu rehat mungkin. Jadi bila kita cakap pasal seminggu rehat tu, mungkin dia boleh berbuah fikiran pula cakap tak nak main lah minggu depan. So kita tak ada lagi lah setakat ni yang timnya tu. Sebelum final ni kita dah main, saya kira 8, 16, 24 group match. Betul. Lepas tu kita ada lagi 4 quarter final, dah 28, 2 semi final, 30, 31 lawanan. Banyak tu. Satu Malaysia kita pusing tahun ni. Betul. So Perlis sampai ke sebenarnya tim Semenanjung ni kita tak usik Kelantan dengan Pahang ni lagi. Yang lain semua dah ada. So mungkin ada tahun depan mungkin ada juga niatnya begitulah Muiz, tapi kita nak tengok jugalah pasukan mana yang ada. Saya rasa adalah yang macam Rabi Online ni pun, walaupun orang cakap macam dia je buat live streaming, tapi dia orang ketuk-ketuk kadang-kadang dia tanya boleh tak macam mana aku nak main. So adakah akan dipertimbangkan nak tambah pasukan ke? Kalau jawapan jujur Muiz, jawapan jujur dia kena tackle Cikgu Naha agak dulu. Itu dah jadi macam penasihat lah, penasihat rasmi, penasihat unggul sekolah. Dah tinggi sangat lah level dia. Apa dia kata lah kita macam itulah. So yang mana tengok cikgu-cikgu tu ada yang tanya saya, itulah jawapan yang diberikan. Lepas ni mungkin boleh kena kontak Gunaha lah. At the same time kita kena fikir jugalah, sebab yelah untuk anjurkan kejohanan ni, satunya masa tu lah. Bila kita cakap, bila kita involve dengan pasukan-pasukan sekolah ni, kadang-kadang ada banyak kekangan lah. Kadang-kadang sekolah ni ada aktiviti lain. Contohnya sepatutnya for your information, kita punya final 9 hari bulan itu dah booking stadium semua lah. Tapi kita faham juga ada kekangan dan kita push lastnya 23 hari bulan kita dapat. Wave lagi, lepas tu stop dengan Majlis Sukan Sekolah Negeri. Betul. Majlis Sukan Sekolah Malaysia yang baru habis hari tu. Betul. So banyak benda lah kan yang menjadi ni. So bang, selain apa orang cakap super school is one thing lah, satu benda yang dah besar kan. Ada perancangan kejohanan-kejohanan lain? Kalau yang sini kita sebenarnya dulu masa kita ada Malaysia Airport sebagai penaja utama, memang antara dream daripada penaja tu, dan sebenarnya dream saya jugalah kalau boleh nak go international sikit lah. So kita bercakap pasal contohnya, kalau paling tidak pun kita boleh panggil tim daripada Singapura ataupun Thailand untuk datang, untuk kita ada tournament dulu. Menarik. So maknanya macam juara Super School menentang juara ni, maybe kita boleh buat macam sort of ASEAN Super School punya version. Wallahualam, itu dalam perancangan. Dan kita pun sebenarnya nak tengok jugalah whether kalender sukan di Malaysia ni bersesuaian tak dengan kalender sekolah-sekolah negara lain juga. Kalau dulu nak cari tournament bukan main susah. Sekarang ni tournament banyaknya. Tapi Super School ni bagi saya kan, dia dah jadi satu benda yang idaman setiap sekolah. Idaman sekolah-sekolah yang buat projek-projek rugby untuk bermain. Dan kalau dah go international tu memang satu stepping stone yang begitu besar. Betul lah sebenarnya. Memang harapannya begitulah. Sebenarnya bukan niat kami untuk kata this is the tournament yang ni, tapi sebenarnya setiap kali kita buat tournament tu, boleh tanya dengan tim saya. Sebab itu terima kasih juga lah dengan Team Enervive ni, sebab every time kita nak buat something, kita selalu cakap apa lagi additional kita boleh buat supaya kita boleh tinggalkan kesan sikit lah kepada ni. Niatnya untuk pasukan yang bertanding, tapi impactnya nampaknya sampai keluar. Itu yang kita nak buat lah. Bang, 15s dengan 7, preference untuk penganjuran tu macam mana? Sebab saya tengok yelah corporate dengan Super School 15 game. Betul. Tak ada nak buat 7 punya ni? Macam ni lah Muiz. Macam I think sebenarnya kita pernah sembang-sembang jugalah kan. Kalau saya nak buat 7, saya tak nak dia macam one off tournament lah. So saya boleh nak series. Saya macam tertarik juga macam KV buat tu. KV so that idea is the one yang saya rasa, because saya rasa
selain daripada buat tournament, saya kena ambil kira commercial value di sebalik tournament tu. Betul. Dan saya merasakan of course mungkin saya boleh buat cerita background saya. Saya lebih cenderung dulu saya pernah manage futsal Selangor, saya pernah duduk dengan management FA Selangor juga dulu, dan saya juga terlibat dalam privatisation of Malaysian Football League dulu. Kalau nak tahu inilah orangnya MFL tu. Saya pernah terlibat dengan pasukan yang menggerakkan kepada penswastaan Liga Bola Sepak Malaysia lah. So daripada situ saya juga ada key ingredient yang saya rasa kalau saya nak buat, saya kena ada benda tu, which is kalau boleh saya nak ada story tu kita carry. Dia bukan main hari ni, bukan one off. Sebab kadang-kadang bila kita buat 7 ni, lepas 2 hari 3 hari dia champion hari tu. Okey, dah habis. Itu je lah. Habis. So kalau boleh kalau saya buat, saya nak ni siri 1, so next series apa akan berlaku? Next series apa akan berlaku? Kalau boleh saya akan ke arah sana. Mungkin kita boleh bincang lepas ni bang Itu boleh. Yes. Apa Endevive, Rugby Online, InsyaAllah mungkin tahu. Dah jadi buat live streaming, nak jadi menganjur sekali sekarang ni. Why not? Why not kan? So bang, perancangan 7, 15, so dah nak grand final. Sebenarnya kalau kira lah kan personally, apa yang paling nak risau, tak risau, apa yang paling ditunggu-tunggu untuk hari Sabtu ni sebenarnya? Kalau tanya saya, yang risau, yang sejujurnya risau sebenarnya faktor cuaca sekarang lah. Hujan. Sebab kalau boleh apa-apa yang kita buat, kita nak tinggalkan kesan lah. So kadang-kadang saya percaya yang sebenarnya antara benda yang boleh tinggalkan kesan ialah seremoni tu. Macam mana kita. Saya tak bias, tak ada preference mana-mana pasukan. Saya hanya harapkan pasukan yang terbaik dia orang perform masa final nanti. Dan bila mana kita nak anjurkan masa majlis penyampaian hadiah tu, kita berharaplah kita dapat buat apa yang kita nak buat lah. Contohnya dengan upacara yang lebih smooth, dengan announcement yang lebih cantik. Itu memang dream final saya lah sebenarnya. Bukannya pasukan mana. Itu yang sebenarnya lebih penting untuk saya. Jadi kalau faktor cuaca sekarang ni yang merisaukan juga, mungkin akan membantukan sikit perancangan awal kami lah. Itu je yang kami risaukan. Kalau dah tengok dulu dekat Proton City meriah, siap ada konfeti terbang-terbang ada kan. Itu memang akan ada. Lepas tu dekat Corporate League di UIA tahun lepas pun not bad. Okay. So apa kelainan mungkin orang boleh tengok di final nanti? Selain tutup dan mungkin ada sebelum pada kejohanan tu. Orang kata kadang-kadang benda-benda ni bukan rocket science. Kita nak buat benda pelik-pelik pun tak tahulah apa pelik lagi nak buat. Tiba-tiba ada payung terjun pula buat turun trofi, tak adalah sampai ke sana. Tapi insyaAllah apa benda tu semua kita akan ada kan. Dan mungkin dari segi orang kata dari sudut persembahan tu lah, maksudnya dari macam mana susun atur penyampaian hadiah dan sebagainya, itu kita akan improvekan lagi daripada apa yang pernah kita buat sebelum ni lah. So rasanya mungkin ada surprise juga kot sekali nanti. Surprise, honestly saya rasa kalau dalam rugby mungkin dia kata boleh buat macam ni. Tapi sebenarnya tak ada, macam saya cakap lah, bukannya rocket science untuk kita buat benda-benda macam ni, tapi memang pernah dibuat. Tinggal lagi saya harap saya dapat perkenalkan lah benda ni kepada pengajuran sukan rugby lah. Itu yang utama lah sebenarnya. So far bang puas buat sport. Alhamdulillah, saya rasa itu passion saya lah. Sebenarnya nak kata pasal puas, always ada rasa tak puas lah. Sepatutnya kita buat macam ni, patutnya rugby online patut buat macam ni lah. Kita pun selalu rasa macam tu lah. Yang tu kena bagi tahu private, jangan bagi tahu kat sini. Okay. So memang itu sentiasa ada lah dalam kepala, berjalan je fikir macam mana lah nak buat ni lagi, macam mana nak improvekan ni lagi. So kalau tanya puas, memang susah lah nak puas. Tapi alhamdulillah perjalanan kejohanan tahun ni nampak lancar. Kredit kepada pasukan saya, kredit juga kepada semua rakan-rakan yang terlibat sama. Rugby online especially memang banyak bantu kita punya promosi. Orang bagi suggestion, memperkenalkan lah, contohnya bawa lah medical doctor, bezakan lah dengan ni, kita pun ada tournament doktor. Itu satu benda saya rasa perlu kita highlight juga sebenarnya. So medical doctor tu sebabnya saya tengok bila kebanyakan tournament peringkat sekolah, peringkat umur ni kan, kadang-kadang mereka terlepas pandang bahayanya apa semua. Benar, betul. So tahun ni pengenalan yang saya cakap, saya rasa kredit boleh diberikan kepada pihak penganjur. Untuk kita tengoklah ada concussion, ada injury yang ni. So benda tu dapat kita apa ni orang cakap, bukanlah cegah, kita ubati lebih awal lah betul kan. Betul. So dari segi penganjuran part tu, apa ni selepas ni, selain pada player welfare tu, apa lagi mungkin yang
akan diperkenalkan lah. Itu something yang kita always akan brainstorm. Selepas ni kita akan terima feedback jugalah daripada partner lah, daripada Rabi Online akan kata patut kita buat macam ni. Kita akan bincang nanti off the record boleh. Kita akan bincang juga dengan tim doktor kita apa yang lagi boleh diimprovekan. Of course antara benda yang kami pernah terfikir sekarang ni, macam kita nak extend kemampuan setiap pasukan untuk handle assessment tu. Maknanya setiap pasukan ada dia own first responder exactly. Mungkin kadang-kadang ni bukannya saya tidak menidakkan, kebanyakan pasukan dah ada sebenarnya tau. Tinggal lagi kita mungkin nak perkemaskan lagi lah kot. Ada special training. Mungkin juga kita boleh perkenalkan session dengan pengadil seumpamanya, contohnya supaya tidak ada timbul isu ni peraturan bila pakai lah apa sebagainya. Tapi kalau saya rasa pengadil semua yang datang sports school ni one of yang top level. Itu pun satu. Sebenarnya saya nak bagi kredit lah kepada partner kita, Cikgu Nik Muhammad Ramadan, yang saya rasa susun atau pengadil dia tu memang kita tak boleh nak argue lah kot. Tak banyak isu lah pengadil tahun ni. Yelah sebab kadang-kadang pengadil EPL, pengadil World Cup pun ada isu kan. Baru-baru ni masa World Cup yang Fiji lawan ni pun ada isu dengan pengadil. So saya rasa itu human factor tu akan terlibat sama. But apparently saya rasa secara amnya semuanya cantik lah. Susun atur referee dan sebagainya lah. Okay, so macam dah panjang, kita last word lah bang, berkaitan dengan super school ataupun mungkin berkaitan dengan apa perancangan-perancangan selepas ni lah. Yelah, kita sebenarnya yang paling penting bila kita nak anjurkan tournament macam ni, yang paling utama ialah isu funding lah. Funding always an issue. Ada duit apa pun boleh jalan. So saya rasa itu cabaran utama kami lah sebagai penganjur. Dan saya berharap dengan partner yang ada dengan Rugby Online, dengan statistik dan data yang kita dapat peroleh, kita dapat kumpul dan kita dapat susun strategi baru untuk dapatkan lebih penajaan dan mungkin akan dapat more funding untuk perjalanan yang akan datang lah, supaya kita dapat give back to the schools yang masuk ni. Itu memang always kita punya dream. Macam bila bercakap pasal giving back to the school, saya rasa saya dengar juga ada sekolah yang dah dapat puluhan ribu ringgit because dia masuk super school. Tu menarik juga sebenarnya. Dapat sponsor macam-macam lah. Betul. Saya tengok yang tim yang dapat baju jersey baru. Betul. Dia macam hari tu, contohnya VI lah. Saya cerita VI kononnya baju dia nanti potential semi-finalist dia tu akan ada clash baju. Sebab colour lebih kurang gelap lah. Kita pun tak payah mention team mana lah. Tapi bila kita highlight benda tu, you not home tau, because kita punya amalan ialah home kekalkan home jersey colour dia. So dia because sebab itu yang kejohanan lain buat lah. Kita tak boleh buat macam tu lah. Sebab tu tiba-tiba muncul pula jersey baru. Boleh pula ada jersey baru. So itulah yang kita nak buat ni. Maknanya nak main super school, you kena ada benda-benda macam tu. So itu yang kita nak lah. Dan main sports school pun membantu diorang lah untuk mendapatkan benda. Exactly, itu yang kita nak juga sebenarnya. Betul. Dan sebenarnya saya berharap lah sebenarnya kita nak educate juga. Apparently kita dah educate juga masa awal season, masa kita buat showcase di KL Tower. Masa tu kita tak ada. Yelah, mungkin sibuk sangat aku, macam-macam job dapat kan. Jadi yang kita, antara yang kita bagi tahu ialah nanti data yang kita boleh kumpul bersama ni, kita boleh share dengan pasukan, supaya pasukan pun pandai menggunakan data tu untuk dapatkan sponsor untuk diorang sendiri. Itu salah satu benda yang diorang banyak tak ni lah bang sebenarnya. Kalau sebab data macam viewers berapa ramai semua tu, betul. Diorang tak minta kita. Tapi don't worry lah Muiz, itu bukan masalah sports school lah, bukan masalah team. Sebenarnya you pergilah dekat tim bola pun ke mana-mana ke MF, sebut je lah tim power-power ni pun sebenarnya masih struggle. Apa aku nak gunakan data ni sebenarnya. Sebenarnya itu memang masalah utama lah. Viewers up until semi-final saya rasa dah lebih 300,000 lebih kot. Alhamdulillah tu, terima kasih pada Rugby Online tu, kredit. Tahniah juga kepada semua. So bang, last word. Dah last word tadi. Itulah last word saya, itulah kita berharap final tahun ni akan berlangsung dengan lancar, meriah, dan harap dia meninggalkan kesan yang mendalam kepada semua pasukan yang terlibat. Kepada yang masuk final, of course dia akan rasalah kenikmatan beraksi di final. Dan saya berharap kepada pasukan yang tak masuk final, ini jadi motivasi mereka untuk improvekan pasukan dan berada di final lah untuk kejohanan akan datang. So ramai-ramai lah datang ke final tu nanti. Ya, itu kita harapan kami lah sebenarnya. Betul. Penuh lah keliling Padang A UPM untuk final nanti. Betul. So terima kasih bang. Okay, terima kasih Muiz.
So insyaAllah kita jumpa di episod-episod lain. InsyaAllah. Terima kasih. Amin. So ini dah plan lama nak buat dan akhirnya tercapai. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Lebih santai. Kau tak seni bahasa dengan aku kan? Dengan budak tu tadi dia